Dia. Manakah yang berat amal ibadat dia di sisi Allah Ta'ala? Timbangan dia dekat negeri akhirat. Adakah amal ibadat yang banyak ke ataupun akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia tadi menyebabkan timbangan dia banyak. Sebab tu ada orang yang kuat amal ibadat, tetapi hati dia masih lagi kotor, dia dimasukkan dalam neraka. Ada orang yang sedikit saja buat amal ibadat, tetapi hati dia bersih, dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka tidak dapat tidak, kita ni kena belajar supaya kita tak jadi orang sombong, supaya kita jadi orang yang rendah diri, supaya kita ni jadi orang yang bersih hati, redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita hati dah bersih, baru mudah buat amal ibadat. Barulah kita ni rasa ringan nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti yang lagi akan datang sebutannya, akan datang lagi, dia kata akan disebut lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Jadi huraian yang lebih panjang tentang tawakal, redha, sabar, taubat, ikhlas dan sebagainya akan dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ni, insya-Allah akan datang. Dia akan nyatakan. Maka dia kata yang lagi akan datang sebutannya insya-Allah dengan izin Allah Taala. Ni kita kena belajarlah, belajar bab ilmu hati. Belajar bab ilmu tasawuf. Maka tidak dapat tidak, ilmu yang kita perlu belajar ada 3 ilmu yang menjadi fardu ain. Yang pertama mengenai ilmu akidah. Ilmu tauhid, kena belajar tentang ilmu tauhid, tentang ketuhanan. Kita kena belajar tentang ketuhanan, kita kena tahu sifat-sifat Allah Taala. Yang kedua tentang ilmu fiqh, kena belajar bab ilmu fiqh. Bab ibadat yang kita buat ni kena belajar. Macam orang nak pergi Mekah, tengok dia belajar khusus haji. Supaya apa? Supaya buat haji tadi diterima oleh Allah Taala. Khusus semayang tak belajar. Kena belajar bab semayang. Jadi bab semayang ni banyak ustaz-ustaz mengajar dekat masjid-masjid ni, pergi belajar bab ilmu-ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu fardu ain dok belajar supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah Taala. Satu lagi dia panggil ilmu tasawuf. Ana belajar bab ilmu tasawuf, ilmu mengenai hati. Sehingga kan Nabi mendidik sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya orang yang keras hati tapi menjadi orang yang soleh. Di antaranya Saidina Umar Al-Khattab. Dulu sebelum dia masuk Islam, memang dia orang yang keras hatinya. Keras hatinya. Ada riwayat sejarah kata dia pernah tanam anak dia hidup-hidup. Maknanya nak khabar keras hati. Memang dia ni orang yang begitu keras hati dahulu sebelum dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi selepas dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia mendapat didikan langsung daripada Rasulullah SAW. Dia jadi orang yang lembut hati. Siang tu dia tu seperti singa, tetapi malamnya sentiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika orang nak jumpa Saidina Umar Al-Khattab, tapi orang tu nak jumpa waktu malam. Nak jumpa dia datang waktu malam. Jadi orang pun ambil keputusan. Orang pun kata ginilah, kalau mu nak jumpa Saidina Umar, kamu berjumpalah pada siang hari. Malam ni dia nak berehat. Jadi jangan jumpalah malam. Maka orang pun rombongan nak jumpa tadi ambil keputusan, tak apalah, kita jumpa pagi besok lah. Jumpalah pagi besok. Malam ni kita berehat dulu dekat masjid, tidurlah dekat masjid. Maka bila dia tidur dekat masjid, malam-malam dia dengar orang menangis, macam budak-budak menangis. Menangis malam-malam. Malam-malam duduk menangis semua. Menangis. Maka rombongan tadi pun bangun. Tengok siapa yang menangis. Tiba-tiba dia tengok ada seorang pemuda yang sujud pada Allah Ta'ala dalam keadaan menangis. Semayang menangis, doa pun menangis. Yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang pun tengok, ada seorang lelaki yang dia semayang ni menangis sampai kepada pagi. Kita berapa kali menangis? Tengok cerita Hindustan ada menangis. Berapa kali kita menangis duduk di hadapan Allah mengenang dosa. Kita semayang pada waktu malam, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Saya nak cadangkan kepada muslimat, malam-malam bangunlah semayang malam. Bangunlah semayang malam. Sekurang-kurangnya buat 2 rakaat dia. Ini paling kurang lah. Dan witir sekurang-kurang buatlah 1.
Kemudian lepas daripada semayang malam tu, cuba kau kita mengadu depan Allah, cuba kau kita cerita bab dosa-dosa kita. Cuba kau kita ingat pada Allah Taala, cerita depan Allah, ya Allah, aku ni dulu banyak sangat dosa, banyak dedah kat aurat, mulut aku pun tak jaga dulu, pandangan pun, cerita segala dosa-dosa kita depan Allah. Dan minta sungguh-sungguh, ya Allah, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa aku. Kalau boleh biar sampai menangis. Jadi saya nak cadangkan, marilah kita ni muslimat yang ada depan saya ni, malam-malam cuba gak bangun bulan Ramadan. Bangun. Dulu boleh jaga buat kuih, tak ada benda-benda pun. Tak ada apa-apa, semangat siapa ke pagi boleh jaga. Dan apa salahnya kita jaga? Kita ambil air semayang, kita apa sejadah, kita akan takbir. Malam ni malam Ramadan. Malam yang ke berapa? Malam yang keempat Ramadan. Malam yang keempat Ramadan dah. Malam yang awal-awal yang Nabi sebut awaluhu rahmah, awal Ramadan ini rahmat bagi kita. Kasih yang belah Allah Ta'ala turun pada kita. Nak harap bulan lain ni kita kurang ibadat, bulan lain ni kita kurang ibadat. Bulan Ramadan ni masuk malam pertama tu rasa lain dah, rasa hati dah suka dah, rasa semangat ibadat pun dah bertambah dah. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sehingga kan sahabat Nabi minta kalau boleh biar jadi Ramadan sama sampai setahun tu. Tapi diberi hanya 1 bulan saja. 1 bulan saja. Batu malam tadi saya sebut, malam tadi dalam tazkirah ringkas saya lepas tarawih, Nabi kata ada 5 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada umat aku, tidak diberi pada umat lain mengenai bulan Ramadan. Mengapa 5 perkara tu? Yakni pada malam yang pertama. Pada malam yang pertama ni, Allah Ta'ala akan mengintai-intai, akan melihat sesiapa yang bersungguh-sungguh buat amal ibadat. Malam pertama tu Allah Ta'ala tengok hamba dia, siapa yang rajin buat amal ibadat, siapa yang rasa gembira. Ada orang tak gembira, mari pula Ramadan, lambat lagi tak raya, dok kira raya. Dok kira raya. Ada orang dia benci dengan Ramadan, dia tak suka bulan Ramadan sebab tak boleh makan dan tak boleh minum. Jadi Allah Ta'ala tengok siapa yang rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Dan siapa yang nak bersungguh-sungguh dah nak buat amal ibadat bulan Ramadan, katanya Nabi, siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala, siapa yang pada malam tu bermula daripada malam pertama, Allah Ta'ala tengok dia, Allah Ta'ala beri perhatian pada dia, Allah Ta'ala beri tumpuan pada dia. Siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala pada malam itu, maka dia tidak akan diseksa oleh Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Dia tidak akan diazabkan oleh Allah Ta'ala. Batu malam pertama kita kena semangat. Kena semangat dah malam pertama. Dan malam-malam yang seterusnya, siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala? Adakah kita ni dilihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat pada malam Ramadan? Maka tidak dapat tidak kita kuatkan amal ibadat. Moga-moga kita semua dilihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini golongan yang dilihat oleh-Mu, orang yang mendapat rahmat daripada Allah, yang dilepaskan daripada azab api neraka. Maka tidak dapat tidak. Yang pertama, kita buatlah bulan Ramadan ni ibadat bersungguh-sungguh. InsyaAllah InsyaAllah, mana tahu malam ni, malam besok Allah Ta'ala beri perhatian pada kita, Allah Ta'ala tengok kita dengan pandangan rahmat kita. Ni yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala beri kepada umat dia, tidak diberi kepada umat yang lain. Menapakah yang keduanya? Yakni Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Malaikat akan sentiasa mendoakan dia siang dan malam supaya diampunkan dosa dia. Bagi siapa? Bagi orang yang bersungguh-sungguh berpuasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa kerana semata-mata kerana Allah. Man shama ramadhan imanan, kerana iman kepada Allah, kerana nak tambahkan iman, kerana dia ada iman dengan Allah Ta'ala, maka dia berpuasa kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana adat. Orang lain puasa dia pakai puasa. Orang lain semayang, kita tak semayang. Orang lain tutup aurat, kita tidak tutup aurat. Kita buat ni imanan, kerana semata-mata kerana Allah, wahtisaban, kerana nak cari redha Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa. Tapi bulan Ramadan, malaikat berdoa siang malam 24 jam untuk ampun pada kita.
Siang malam minta ampun pada kita di bulan Ramadan. Boleh jadi hari ni hak kita duduk sekarang ni, malaikat tengah minta ampun pada kita. InsyaAllah boleh jadi hak kita duduk ni, malaikat tengok kita, malaikat minta ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah si Anu bin si Anu, ampunlah Mak Cik Ijo, ampunlah Mak Cik Mino, ampunlah. Ya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Malaikat sebut nama-nama kita. Tu bagai contoh je, bukan dua orang tu, insyaAllah semua sekali. InsyaAllah semua sekali. Jadi nak beritahu yang kelebihan yang kedua, yakni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan cara malaikat berdoa kepada kita siang dan malam. Yang ketiga kelebihannya, Allah Ta'ala kata kepada malaikat-malaikat, wahai malaikatku, tolong kamu hiaskan syurga. Tolong hiaskan syurga. Kerana di bulan Ramadan futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun. Sesungguhnya dibuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga semua dibukanya. Sebab apa dibuka? Sebab nak isi orang. Dah isi lagi orang. Tapi nak catat ni, berapa orang nak masuk syurga ni, berapa orang nama dia tercatat ni pada bulan Ramadan ni, nama dia. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah Ta'ala, moga-moga nama kita tercatat di kalangan orang yang boleh masuk dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dimasukkan dalam syurga disebabkan ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ini. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya nama kita tercatat di bulan Ramadan. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang ada dalam madrasah ini, yang mendengar kuliah ini, supaya mereka itu diampunkan dosa mereka dan supaya mereka itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala terima apa yang kita doakan. Maka ini di antara kelebihan dia. Dan yang keempat, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Di antaranya Allah Ta'ala catatkan nama-nama orang-orang yang soleh ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tahulah kita masuk ke dak, wallahu alam. Tapi kita minta biar kita ni dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh, yang dimasukkan di dalam syurga. Dan yang kelima, di akhir Ramadan Allah Ta'ala kata, aku nak ampunkan dosa dia, aku nak masukkan dia di dalam syurga. Maka kelebihan dia, di akhir Ramadan kita minta Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang selamat daripada azab api neraka. Jadi kalau kita tengok Ramadan yang kita lalui tahun-tahun lalu, kita rasa banyak kelalaian yang telah kita lakukan. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, moga-moga pada tahun ini, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan kita kena ingat, mengapa kita kena ingat? Belum tentu kita boleh jumpa Ramadan akan datang. Jangan buat main-main saja bulan Ramadan ni. Allah dah dan tahun ni. Kalau dah dan Ramadan Lailatul Qadar tahun ni, mana tahu tahun depan pula kita cari. Jangan main-main macam tu. Kita kena ingat, belum tentu lagi Ramadan kita jumpa tahun depan. Kerana Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Jadi bila di bulan Ramadan ni kita buatlah amal ibadat banyak-banyak. Dan dia kata, dan wajib bahawa belajar pula akan segala yang menahi, yakni nahi itu bahasa Arab, itu bahasa Melayu. Jadi menahi, mencegah, yakni segala yang ditegah akan dia. Jadi kena belajar pula perkara-perkara yang ditegah. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah pada kita, supaya kita meninggalkan dia, supaya kita tinggalkan dia, yang iaitu lawan bagi segala perkara ini, yakni lawan daripada perkara yang wajib. Lawan daripada perkara yang wajib, kena belajar perkara yang ditegah. Perkara yang disuruh kita pun kena tahu, dan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala pun kita kena tahu. Tidak dapat tidak, kita kena belajar. Maka rugilah orang yang tidak belajar. Dan apa hukum belajar? Hukum belajar adalah wajib. Talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang muslim, lelaki dan juga perempuan. Kena tuntut ilmu. Kena tuntut ilmu. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh. Macam orang bersungguh-sungguh cari harta, kita pun kena bersungguh-sungguh cari ilmu.
Ruangkan masa kita belajar ilmu supaya kita ni mendapat bahagia di dunia dan juga di negeri akhirat. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Nak dunia tak? Nak bahagia tak dunia? Kena ada ilmu. Siapa yang ada ilmu, dia bahagia atas muka dunia. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa nak bahagia ke akhirat, kena ada ilmu. Kita nak masuk syurga tapi kita tambah belajar. Tambah belajar. Nak masuk syurga, kena keluar daripada rumah, belajar ilmu, biar tahu belaka, biar kita mati nanti Allah Ta'ala tanya tentang ketuhanan, tanya tentang ibadat, biarlah kita tahu kita buat amal ibadat berdasarkan kepada ilmu. Siapa nak bahagia akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, maka hendaklah dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu bahagia dia, dunia dan juga akhirat bahagia. Dan siapa nak bahagia dunia akhirat, kita minta doa sama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku atas muka dunia baik. Nak dunia tu baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat tu baik, nak baik juga. Wa qina azabannar, minta jauh daripada azab api neraka. Maka siapa yang nak bahagia dunia dan juga akhirat, fa alaihi bi ilmi, kena ada ilmu juga. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar ilmu agama. Jadi ilmu yang kita belajar pagi ni ialah ilmu mengenai hati, supaya kita buat amal ibadat ni supaya hati kita tenang, hati kita boleh mudah reda dengan Allah Ta'ala, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak ujub, supaya kita tawaduk. Tawaduk di antara satu sama lain. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, kita pun kena belajar, habiskan masa belajar perkara yang wajib, belajar perkara yang diharamkan, supaya kita tinggalkan perkara yang wajib, supaya kita dapat melaksanakan dia. Maka dia kata lawan pada segala perkara ini seperti pemarah. Belajar, jangan marah. Macam mana kita nak jadi orang yang penyabar, tu kena belajar. Kena belajar pula. Dan juga cita-cita yang panjang. Kita akibat kita tak belajar ni, kita panjang angan-angan. Cita-cita yang panjang angan-angan, berasa tak mati-mati je kita. Berasa tak mati-mati. Akhir kali kita pun bercita-cita panjang. Cita-cita panjang. Dan juga riak, kena belajar tentang riak pula, supaya amal ibadat kita ni tidak bercampur dengan riak. Riak ni kita buat amal ibadat semata-mata nak tunjuk orang, ataupun dengan hati kata buat bukan kerana Allah. Siapa yang buat bukan kerana Allah, Allah Ta'ala kata, mu nak pahala, jangan minta dengan aku, minta dengan orang yang membuat ibadat kerana dia. Buat ibadat kerana siapa? Kerana dia, nak suruh orang puji. Lagi kat akhirat Allah Ta'ala kata, mu minta pahala dengan dia, jangan minta dengan aku. Sebab apa? Sebab atas muka dunia dulu buat ibadat bukan kerana aku, kerana dia. Buat ibadat kerana dia, minta pahala dengan dia. Minta pahala dengan dia. Jadi nak beritahu, jauhkan diri daripada riak dan juga kibron, yakni sombong, takabur. Sombong, takabur, supaya engkau jauhkan akan dia. Kamu belajar supaya kamu jauh daripada sombong, takabur. Maka bahawasanya beberapa fardu yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala menyuruh akan dia, dan beberapa kefarduan, kewajipan yang telah dinaskan oleh Allah Ta'ala, yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kita kena belajar dan menegahkan akan dia daripada lawannya di dalam kitabnya yang aziz. Dalam Al-Quran pun disebut perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penyampaian risalah daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Quran disebut dah benda yang perlu kita buat, benda yang perlu kita tinggalkan, perkara-perkara ibadat yang perlu kita laksana, perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan. Dah sebut dah dalam Al-Quran. Hanya masalahnya tambah ikut Al-Quran saja. Maka bila dah sebut dah dalam Al-Quran perkara yang wajib, kita buatlah. Tapi buat biarlah berdasarkan kepada ilmu. Jadi kita akan sambung pula minggu hadapan. Wallahu a'lam.